Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Ahmad Arami bin Ahmad Jiwa dari sekolah SMK Clifford, Kuala Kangsar. Saya dari kelas tingkatan 5 STEM 2. Judul buku yang akan saya buat resensi ialah sebuah novel yang bertajuk Songket Berbenang Emas. Buku ini adalah novel yang dimasukkan dalam silibus Bahasa Melayu tingkatan 5 di 4 negeri, iaitu Perak, Pulau Pinang, Perlis dan Kedah. Novel ini dikarang oleh Khairuddin Aib dan mempunyai 255 halaman. Buku ini diterbit oleh Khairuddin Aib pada tahun 1 hari bulan 8 2018. Menurut pandangan saya lah kan, bahasa yang digunakan oleh pengarang sangat mudah difahami oleh kami sebagai murid sekolah. Bahasanya landai dan santai-santai saja, tidak sukar dipahami, walaupun berumur 15 tahun dan sebagainya. Mengenai novel Songket Berbenang Emas ini, kisah gigih bernama Dahlia berperanan sebagai watak utama lah, sebagai anak sulung yang penuh bertanggungjawab pada keluarganya. Kehidupannya tak seindah yang dilalui oleh orang lain seusia dengannya. Dahlia menghadapi kencaman daripada orang sekeliling, terutamanya neneknya sendiri, iaitu Nek Kiah. Dahlia juga pernah dituduh membunuh seorang anak muda kampungnya, iaitu Said. Walaupun hakikatnya dia cuba menyelamatkan Said yang lemas di bawah arus. Perkara lain yang dihadapi Dahlia ialah ibunya Saleha menghadapi penyakit misteri yang dimasukkan ke wad, dan ayahnya Embong yang dipatut ular terpaksa masuk ke hospital juga. Cabaran besar bagi Dahlia untuk menjaga adik-adiknya yang ramai. Namun keukuhan dia menghadapi cabaran, dia berjaya melanjutkan pelajaran ke Jepun. Sewaktu dia menunggu untuk menaiki bas Azhari datang dan menghadiahkan dia sehelai songket berwarna emas. Itulah serba ringkas tentang novel ini. Bagi saya, novel ini memberi banyak inspirasi dan pedoman kepada saya sendiri sebagai anak muda yang masih belajar untuk terus kekal dalam kehidupan, dalam menghadapi cabaran hidup, segala rintangan, dan meneruskan impian mencapai kejayaan walaupun sesukar mana ujian dalam hidup kita. Novel ini mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang terdiri kerana penulis menggunakan sudut pandangan orang ketiga dan teknik penceritaan dia yang menarik, di mana penulis telah menggunakan teknik dialog yang mudah dan teknik imbas kembali yang menarik perhatian saya sebagai pembaca. Novel ini mempunyai kekuatan yang tersendiri hingga diangkat sebagai karya agung yang digunakan dalam komponen sastra dalam Bahasa Melayu tingkatan 5 di beberapa negeri di Malaysia. Oleh kerana itu, novel ini menarik perhatian panel penilai untuk dipilih sebagai novel kajian di peringkat sekolah menengah. Dari segi kelemahan, novel ini ialah penulis tidak menggambarkan kekejaman Nek Kiah secara drastik untuk menaikkan rasa marah pembaca terhadap pembaca itu sendiri. Teliti dari segi gaya penulisan buku itu sendiri, penulis menulis dengan penuh gaya tersendiri untuk menarik minat pembaca. Antaranya, penulis menyelipkan unsur suspense di mana kehilangan kambing Embong yang mengejutkan sehingga menjadi tanda tanya. Pembaca siapakah yang mencuri, namun akhirnya diketahui bahawa anaknya sendiri yang menjadi pencuri. Betapa hancur hati pembaca apabila mengetahui anak sendiri sebagai pencuri. Secara keseluruhannya novel ini mempunyai banyak sangat pengajaran. Janganlah kita menghina orang lain, terutamanya saudara sendiri, kerana hubungan kekeluargaan tidak akan terputus sampai akhir hayat. Air dicincang tak akan putus. Seperti yang kita tahu, murid-murid sekarang tidak gemar membaca novel walaupun dipaksa, namun novel ini berjaya menarik minat murid pengajaran yang boleh diambil murid dalam meneliti kehidupannya. Setakat ini saja ulasan saya mengenai novel Songket Berbenang Emas ya Khairuddin Aib. Okey, saya akhiri kita dengan serangkap pantun. Kalau ada sumbu di ladang, boleh hamba menumpang padi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.